Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Raksasa Manja. Okay, sebelum tu aku nak minta maaf lah. Raksasa Manja dah lama tak ada buat borak-borak dengan selebriti, pengarah, pelakon sebab adalah masalah-masalah tertentu. Jadi, aku nak buat file raksasa pun tak ada masa. Kekangan kerja hakiki yang agak banyak bulan ni. Jadi, aku tengok channel aku, ada satu video yang aku rasa aku boleh share balik dekat sini dan video ni yang bakal korang tengok nanti. So ini bukan video baru, video yang lama. Video ni aku buat masa mula-mula Keluang Man diumumkan untuk difilmkan oleh Astro Shaw. So dalam video yang bakal korang tonton nanti adalah sekadar pendapat peribadi aku. Korang boleh setuju dan tak bersetuju dan korang jangan lupa bagi juga pendapat dekat ruangan komen. Dan jangan lupa, macam biasa aku cakap, tolong aku, tolong Raksasa Manja like video-video kami untuk mendapat lebih engagement, mendapat lebih YouTube menaikkan lagi video kami bila ada banyak like dan banyak komen. Komen pun jangan lupa. So, mari kita teruskan nonton. Berita yang agak menggembirakan, bukan agak lah, memang sangat menggembirakan lah untuk peminat-peminat animation, komik atau filem Malaysia, iaitu Keluang Man, animation Keluang Man yang begitu sangat legend lah dan ikonik dekat Malaysia ni akhirnya akan diadaptasi ke real life action film. Benda ni kita dah dengar lama tau. Saya lah personally pun dah dengar lama, since awal 2000, pertengahan 2000 macam tu lah. Saya tak sure, tapi dah lama lah. Ada banyak cubaan-cubaan juga sebelum-sebelum ni untuk merealisasikan impian nak jadikan Keluang Man ni filem. Dan akhirnya baru-baru ni kita dapat pengesahan daripada Astro Shaw dan Iconic Animation Studio. So ini adalah projek kerjasama dua company ni lah. Dan ya, ini ibaratkan mimpi menjadi nyata. Dan okay, bila bercerita saja mengenai filem secara umumnya atau lebih spesifik kalau cerita-cerita superhero ni, kita akan cenderung untuk cerita pasal cast atau para pelakon dia kan. Dan macam ni juga, macam cerita ni juga official pengesahan daripada Astro Shaw dan Iconic Animation Studio ni, panjang sangat nama, lupa. Lepas je diorang buat pengesahan, banyaklah kita dengar cerita-cerita yang cuba nak suggestkan sesetengah pelakon atau pelawak untuk jadi Keluang Man dan Tiong Man. So dua tunggak utama. Okey, sedikit mengenai Keluang Man pada yang tak tahu, mungkin adik-adik yang baru-baru nak membesar ni. Keluang Man ni adalah sebuah animation yang asalnya adalah parody kepada Batman and Robin macam tu lah. Tapi ceritanya sangat original. Memang tak sama langsung, cuma boleh kita tengok daripada kostum tu je lah, dia ada pengaruh ke arah sana. Daripada parody akhirnya dia menjadi sesuatu yang original. Tu yang saya rasa suka dengan Keluang Man ni. Okey, kita ada dengar nama-nama, beberapa nama disebut. Tapi sebelum tu, dulu-dulu zaman Apek senario masih top, saya pernah dengar juga ada yang mencadangkan Apek dan Yasin. Masa tu memang semua movie Apek lah, Apek je kan. So mungkin dari sudut fizikal nampak lah sama macam Tiong Man dan Keluang Man. Seorang rendah, seorang tinggi, dan mungkin Apek terlalu kurus kot untuk Keluang Man. Dan itu dulu punya cerita lah. Dan bila sampai ke generasi yang sekarang ni, pemilihan dia nampak cenderung ke arah komedian juga, iaitu Jeb dengan Syuib. Pun dari segi fizikal nampak sesuai. Jeb pun nampak tak terlalu kurus dan okey. Syuib pun saya rasa okey. Cuma saya personally tak setuju. Saya tak bersetuju mengambil pelakon komedi untuk watak superhero Keluang Man ni. Walaupun Keluang Man ni
boleh dikatakan berunsur komedi lah kan, sebab dia parody. Tapi saya rasa kita perlu move on lah daripada formula macam ni. Ambil komedian untuk jadi superhero macam dulu Cicak Man. So saya rasa benda tu diambil, formula tu diambil sebab sebagai safety net lah. Macam kalau orang macam mana nak tarik orang untuk menonton filem superhero, macam diorang tak confident, mungkin lah. So dia ambil pelakon yang betul-betul ramai peminat dan kelakar. So at least orang akan pergi tengok wayang sebab diorang. Kalau cerita tak best pun, orang mungkin akan enjoy dengan komedi diorang tu, lawak diorang. So saya tak setuju dengan benda tu lah. Untuk walaupun Keluang Man ni asalnya parody dan sebuah animation yang humor genrenya, tapi untuk filem ni saya mengharap satu treatment yang serius lah. Treatment yang betul-betul solid untuk bawa benda ni lebih jauh. Sebab benda ni, IP ni dah lama sangat orang idam-idamkan nak dijadikan filem tau. Jadi untuk filem Keluang Man ni, saya mengharapkan diorang memilih pelakon yang betul-betul boleh berlakon, pelakon sebenar, pelakon bukan pelawak, dan mempunyai keupayaan fizikal untuk buat action. Itu keutamaan lah, keutamaan pada saya untuk casting utama dua watak legend ni. Sebab akhirnya cerita ni akan pergi ke action juga, sebab dia adalah sebuah superhero punya movie. Dan kita tahu Keluang Man pun ada basic silat, ada martial art. So dia akan, dalam movie saya sangat mengharap dia akan tunjukkanlah silat tu dalam Keluang Man punya action, fighting sequence semua. Dan kat mana datangnya komedi kalau kita ambil pelakon serius? Itu kita beralih kepada skrip. Skrip sangat penting dekat sini. Skrip yang betul-betul, script writer kena betul-betul tahu formula lah untuk buat sesuatu filem tu komedi, walaupun dia bukan menggunakan pelakon komedi atau komedian. So biar humor dia tu akan timbul dalam situation tu tau, situation cerita tu, tanpa perlu ada pelakon komedi yang membuat lawak slapstick atau buat ad-lib. Kadang-kadang terlalu banyak mengharapkan lawak daripada komedian, daripada ad-lib diorang untuk filem tu jadi kelakar. Ada, walaupun tak semua, tapi ada. So benda ni memang boleh sebenarnya, dan terbukti pun beberapa. Kalau dulu kita ada sitcom yang berjaya buat formula macam saya cakap tu, kalau korang ingat lagi Sepanah Jaya. Sepanah Jaya rata-ratanya bukan komedian yang berlakon, tapi dia tetap berjaya menimbulkan dan menerbitkan komedi tu. Dan kalau contoh terbaru ni adalah Tiga Janda Melawan Dunia. Okey, cerita tu memang dari sudut skrip dan pengarahan dia memang faham lah macam mana nak buat komedi. So kita tengok pelakon utama dia siapa. Norma Damanhuri, Raja Azura mungkinlah ada pernah terlibat dengan cerita komedi sebelum ni. Walau macam mana pun dia tetap bukan komedian. Dan Khatijah Tan. Tiga-tiga pelakon utama yang veteran, adalah veteran, bukan komedian, tapi cerita tu boleh jadi komedi. Dan ada Norman Hakim dalam tu. Norman Hakim pun boleh jadi komedi. So itu yang sebenarnya saya harap lah dari sebuah filem. Bukan Keluang Man aja sebenarnya, semua filem kan, kita perlu ada betul-betul skrip yang betul-betul menitik beratkan semua benda dan faham apa yang dia nak buat. Dia faham komedi, dia nak buat filem komedi, dia faham komedi. Nak buat action, dia kena faham action. So sebab tu dari awal kita kena cari pelakon yang betul-betul boleh berlakon. So bila dia dapat naskah tu, dia dapat skrip tu, dia boleh deliver. Kalau skrip tu bagus, dia akan deliver bagus. Sebab itu perlunya pelakon yang bagus dari awalnya. Okey, untuk filem ni apa yang saya harapkan lagi adalah dia menjadi sebuah filem superhero yang grounded. Filem yang grounded ni maksudnya filem yang membumi lah. Filem yang tak terlalu macam ada terlalu superpower ke apa. Satu contoh filem yang grounded, superhero yang grounded adalah Batman. Superhero yang tak ada superpower, yang tak terlalu macam
extravaganza sangat. Satu lagi adalah contoh filem Kick-Ass, macam tu contoh-contoh filem yang grounded yang saya boleh ingat sekarang. Jadi bila saya kata grounded ni, saya mengharapkan juga actionnya tu padulah. So dia kena ada koreografer yang betul-betul power untuk buat fighting scene dia, action dia, dan kena kalau boleh minimalkan penggunaan CGI lah, biar lebih kepada technical yang lebih practical effect ke, mungkin bukan practical effect lah, benda yang lebih practical, yang boleh ada sentuhan CGI. Tapi untuk permulaan, maksud saya grounded ni untuk permulaan lah, permulaan satu saga Keluang Man ni kan. Kita mulakan dengan sesuatu yang lebih grounded dan lebih tidak terlalu over. So nanti kalau movie ni berjaya dan akan ada sambungan-sambungan lain, dekat sana boleh build up lah. Dari grounded tu boleh mungkin naik lagi naik, jumpa super villain yang lagi luar biasa ke kan. So masa tu nak penggunaan CGI yang lebih sikit pun saya rasa dah okey dah. Kita dah ada foundation untuk filem ni, foundation yang kukuh dulu. Lagi satu adalah penting pada saya untuk sebuah filem superhero ni mempunyai pacing yang baik lah. Pacing yang baik ni saya tak boleh nak kata dia laju ke slow ke, tapi dia ada dia punya graph dia tu kan. Macam first act tu, nak kadang-kadang ada orang dia cenderung untuk buat character development atau dia nak develop cerita terlalu slow tau. Macam first act hingga ke second act, sampai pertengahan second act pun masih slow. Kalau boleh saya tak nak lah benda-benda ni jadi dalam Keluang Man. Biar dia punya pacing tu sedap, ada character development, ada development cerita yang baik, tapi jangan terlalu slow. Dia pacing dia tu kena jaga. Ini antara benda yang penting lah untuk buat filem tu jadi orang terus rasa nak tengok kan. So dari second act atau pertengahan cerita ke third act tu memang boleh buat action, boleh buat pacing yang lebih laju. Dan adalah penting juga untuk first movie ni, diorang kena brainstorm tu betul untuk setkan dia punya looks atau dia punya tone untuk franchise Keluang Man ni. Dari first movie ni lah kita nak tentukan macam mana looks dia, dan akan seterusnya. So treatment dan approach dia, first movie ni memang kena betul-betul struggle, kena betul-betul effort lah untuk cari tune dia. So untuk movie-movie akan datang, bila dah ada template tu, mungkin tak sesusah memulakan movie ni lah dari movie satu, dari movie pertama. Macam cerita ni konsepnya parody, tapi dia bukanlah terlalu parody yang berwarna-warni. Dia bukanlah komedi yang terlalu berwarna-warni, komedi yang terlalu riang kan. Saya boleh consider dia macam dark comedy juga. So tapi janganlah buat cerita ni dark kan, macam terlalu dark and gritty, tak payah lah. So dekat situ kena cari dia punya tune untuk looks filem ni. So akhirnya kita tetap akan pergi ke skrip, dan dekat situlah kita segalanya bermula untuk kita setkan the next benda-benda yang saya cakap tadi, dia punya looks apa semua. So skrip betul-betul kena power, kena fikir jauh. Skrip tu macam mana nanti nak realisasikan kepada dia punya looks atau visual dia keseluruhan, dan untuk next movie. So memang dari sini kena finalkan betul-betul, ataupun bukan finalkan, kena ada foundation yang betul-betul solid lah. So itu sajalah saya punya ulasan mengenai projek ni, ulasan dan pengharapan saya sebenarnya sebagai seorang peminat filem, peminat Keluang Man, dan peminat dan seorang yang sentiasa mengharapkan ada superhero movie yang dari Malaysia yang bagus. Yang saya tak mengharapkan Hollywood atau apalah, tak mengharapkan setaraf itu, tapi kita ada sesuatu yang kita punya sendiri dan dia bagus dengan cara kita. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Peace out.